Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, pentas bicara kembali bersiaran setelah kita berehat untuk seminggu memberi laluan kepada program-program sempena hijrah bersama. Dan hari ini para penonton kita kembali untuk mencakar minda mereka-mereka yang bakal dijemput untuk hari ini. Para penonton, di Malaysia kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Dan setakat ini sehingga kini, parti yang memerintah Malaysia ialah Barisan Nasional dikemudi oleh UMNO. Dan adakah mereka masih lagi relevan untuk hari ini dan juga masa akan datang? Mari kita kupas persoalan itu bersama dengan 3 orang tetamu di sebelah saya. Ialah Puan Wan Salwati Wan Abdullah, Exco Pergerakan Puteri UMNO. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Tema pink hari ini? Ya, pastinya puteri berwarna merah jambu. Saya. Baik, di sebelah beliau merupakan Encik Nazir Hussein Akhtar Hussein, Exco Pergerakan Pemuda UMNO. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya dikabarkan agak penat hari ini dengan pelbagai program. Ya, itu rutin. Terus bekerja. Terus bekerja. Dan di hujung sana, Profesor Madya Dr. Ashraf Wajudi Dasuki malam ini memakai topi sebagai penganalisa politik. Apa khabar, Doktor? Saya dikabarkan akan ke Istanbul, seterusnya ke London. InsyaAllah, pagi esok insyaAllah. Masya Allah. Terima kasih kerana datang. Assalamualaikum anda semua. Assalamualaikum. Baik, soalan pertama, Dr. Ashraf. Saya nak bertanya. Setakat ini, melihat kepada Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini yang masih lagi hangat diperkatakan dan masih lagi dibicarakan di data-data akhbar, komen umum mengenai semangat yang rata-rata dimiliki oleh ahli-ahli ataupun orang-orang UMNO sehingga sekarang, komen. Secara umumnya, Amin, saya melihat suatu yang positif, melihatkan semangat yang cuba dicanai oleh barisan kepimpinan tertinggi UMNO, terutamanya Presiden Parti, yang memulakan dengan ucapan dasar dan menutupnya dengan suatu yang agak positif. Dalam arti kata, mempersiapkan segala bala tentera UMNO untuk berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang. Yang ini amat mustahak kerana kita tahu dalam pilihan raya 2008, UMNO disentakkan dengan kehilangan mewakili Barisan Nasional, kehilangan 2/3 undi. Jadi majoriti. Maknanya ini memberikan satu signal bahawa pilihan raya kali ini adalah pilihan yang genting. Sama ada mereka mampu mendapatkan kembali 2/3 undi ataupun sebaliknya, ataupun terjunam. Maknanya ini perkara yang harus diambil perhatian yang berat oleh setiap warga parti sekurang-kurangnya untuk melihat dan bermuhasabah diri bahawa dalam memastikan kemenangan parti ini mereka perlu bersatu. Ini kata kunci yang paling utama yang diberikan oleh Presiden Parti. Dan mereka perlu juga memainkan peranan dalam memastikan harapan rakyat yang diberikan kepada kerajaan itu benar-benar dapat direalisasikan. Dr. Ashraf ada menyebut tentang bersatu dan saya nak memetik di antara 7 tonggak yang ditekan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Presiden UMNO. Beliau mengatakan bahawa ada 7 tonggak untuk memastikan UMNO terus relevan. Kata beliau, nombor 1 bersatu, yang kedua bersetia, yang ketiga berkhidmat, yang keempat berkorban, yang kelima berusaha, redha dan tawakal. Komen Cik Nazir, bagaimana? Ya, sebagai ahli parti ataupun yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib dalam ucapannya orang UMNO, kita perlu ada 7 tonggak utama tersebut. Kerana apa yang kita lihat sebelum ini dalam pilihan raya yang lalu, sebagai ahli parti kita tidak cukup bersatu. Dan kita untuk masa depan ni kita kena lebih bersatu, dan beberapa tonggak yang lain itu seperti berkorban. Kita selain daripada bersatu, kita perlu bersetia, berkhidmat dan berkorban. Kita kena rela berkorban. Hari ini kita bukan berdepan dengan satu senario yang biasa. Hari ini kita berdepan dengan satu senario yang mana kita tahu parti perlukan pengorbanan yang besar daripada pemimpin-pemimpin. Sama ada pemimpin yang telah lama ataupun pemimpin baru. Yang penting adalah maruah parti. Yang penting adalah kepentingan parti melebihi kepentingan peribadi. Kepentingan rakyat diutamakan. Jadi untuk memastikan parti terus memerintah, untuk pastikan maruah parti terus dipelihara, berkorban sangatlah diperlukan. Ya, Cik Nazir, sebut tentang bersatu. Saya teringat pilihan raya tahun 90. UMNO mengalami kemerosottan undi. Tahun 98, UMNO juga mengalami masalah yang sama dan berulang dalam pilihan raya ke-12. Menunjukkan bahawa ada masalah kesatuan di sana. Apa yang berlaku? Jadi kita lihat sebenarnya perkara-perkara ini berlaku daripada awal. Tahun 59 dan kemudian UMNO bangkit, kemudian kita berdepan dengan keadaan apabila UMNO, ahli-ahli UMNO tidak bersatu menghadapi pilihan raya, apabila jentera nak berperang ni tidak bersatu, pastinya akan berlaku sedikit pergolakan yang besar yang menyebabkan kekalahan pada parti. Jadi pada 2008 yang lalu kita dapat lihat
ramai ahli parti yang mungkin rasa tidak puas hati, yang mungkin telah menyebabkan calon atas nama Barisan Nasional tersebut mengalami kegagalan. Jadi pada insya-Allah pilihan raya umum yang akan datang, perkataan bersatu, tagline daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan juga Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri sangat penting. Yang mana kita kena pastikan ahli parti sama ada orang lama, orang baru dan orang di luar sana untuk bersatu untuk memastikan kemenangan parti. 2008 kita mungkin kurang bersatu. Puan Suhawati, saya memetik kata-kata Peter Drucker, the father of management and organization. Beliau berkata seorang a leader are those who take the blame and distribute the success. Apa yang saya lihat dalam perbahasan perhimpunan baru-baru ini, banyak perbahasan menunjukkan bahawa mereka ataupun perwakilan berbangga dengan kekuatan mereka dan tak banyak yang mengakui kesilapan lampau. Komen Puan bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya hari ini kalau kita berada dalam parti, secara langsung kita melihat apa yang berlaku pada 2008 merupakan satu tsunami yang sepatutnya tak berlaku kepada kita. Orang mengatakan bahawa kuasa suatu yang tak boleh dijual beli. Jadi hari ini kita kena mengakuilah kesilapan ataupun satu malapetaka yang berlaku pada kita. Hari ini nak tak nak, kesilapan yang berlaku merupakan satu titik tolak yang perlu menjadi petanda yang terbaik pada kita untuk berusaha memastikan ianya tak berlaku lagi. Siapa juga ingin memastikan PRU ke-13 merupakan satu PRU yang terbaik kepada Barisan Nasional dan UMNO sendiri. Okey, perbincangan ataupun perhimpunan tempoh hari telah membuktikan bahawa ahli UMNO atau semua perwakilan-perwakilan sedang membicarakan apa yang perlu kita laksanakan untuk menghadapi pilihan raya akan datang. Saya percaya bahawa hari ini UMNO atau Barisan Nasional sendiri mengakui bahawa 2008 adalah satu tragedi bagi kami. Dan hari ini bagaimana kedua-dua panel kita menyatakan untuk pilihan raya akan datang, segala apa yang berlaku pasti menjadi petanda ataupun penanda aras untuk kami berusaha dengan lebih bagi memastikan ianya tak berlaku lagi. Itu yang lepas. Kita nak move forward. Dan saya nak bertanya sekali lagi pada Puan. Puteri UMNO sering dikritik. Bukan setakat puteri lah, pemuda, wanita dan semuanya dikritik apabila setiap kali lepas perhimpunan semangat bagai nak rak, tapi lepas tu dia hanya semangat suam-suam kuku. Komen Puan bagaimana? Ini yang kita katakan ni. Sebenarnya suam-suam kuku tak perlu timbul dalam ahli parti. Kalau hari ini orang melabel kami orang muda hanya semangat suam-suam kuku, dalam kepimpinan ataupun politik mempertahankan agama, bangsa dan negara, sebagai ahli parti tak timbul suam-suam kuku ni. Hari ini kalau orang di dalam menyatakan kami bersemangat demikian, sudah pasti itu tandanya orang memperlekehkan kami. Namun hari ini percayalah, yakinlah bahawa dunia juga telah membuktikan bahawa suara generasi muda mampu menukar pola landscape politik negara. Kita lihat bagaimana Barack Obama diletakkan sebagai Presiden Amerika. Siapa yang meletakkan beliau? Seorang berkulit hitam berada di Amerika Syarikat. Siapa yang meletakkan mereka? Kalau bukan golongan generasi muda. Kini berlaku di Timur Tengah, Syria, Mesir dan sebagainya. Jadi hari ini jangan memperlekehkan kami bahawa percaya atau tidak bahawa kami adalah penerus kepimpinan perjuangan hari ini. Puteri UMNO, bagaimana pemuda UMNO? Sebab Puteri sudah saya tanya, pemuda, bagaimana nak menunjukkan bahawa pemuda ini mampu memimpin perubahan ke arah membawa kemakmuran pada rakyat? Pemuda UMNO, bagaimana? Okey. Sebenarnya, Amin, saya kalau boleh saya nak bawa lari sikit. Perjuangan pemuda satu masa dahulu adalah tentang KPI pemuda dilihat satu masa dulu apabila berdemonstrasi. Apabila demonstrasi ramai orang muda turun, itu dilihat kejayaan satu event. Dan KPI pemuda juga dilihat selantang mana ketua organisasi, ketua pemuda tersebut dalam bersuara, mempertahankan isu Melayu, kebangsaan dan sebagainya. Tetapi apabila landscape politik telah berubah, kita tidak lagi meletakkan demonstrasi, meletak kelantangan bersuara, perjuangan Melayu itu sebagai satu asas yang utama. Landscape telah berubah. Dan dengan gagasan Satu Malaysia yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kepimpinan pemuda yang baru di bawah kepimpinan YB Khairi Jamaluddin, kita menggunakan pendekatan wasatiyah, kesederhanaan. Dan kita juga, ini juga adalah satu yang diminta oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dalam ucapan dasar baru-baru ni, yang mana telah pemuda jalankan sejak YB Khairi mengambil kepimpinan pemuda
2008 yang lalu. Dan pemuda bertindak, bergerak pada satu 5 tonggak yang utama. Kita ubah segala-galanya. Kita dengan prinsip yang YB Khairi kenalkan, relevant, inklusif, kita proaktif. Kita ambil semua ni, kita kumpulkan, kita bergerak dalam elemen-elemen ni. Dan kita boleh lihat setelah 3 tahun hari ni, saya boleh bagi tahu kami, jika cukup masa, saya boleh bagi tahu bahawa hari ini pemuda dilihat sebagai pemuda cara. Pemuda dilihat sebagai bukan lagi dengan kekuatan bersuara, bukan lagi mempertahankan bangsa, tetapi pemuda lebih kepada penyelesaian masalah isu orang muda. Maknanya Cik Nazir setuju bahawa pemuda bukan sekadar yes boss? No. Ya? Dan saya suka tambah sikit, Amin. Sedikit apa yang sahaja. ditengok oleh sahabat saya tadi, kami golongan muda ini lebih pada merencanakan. Kami tidak bermain politik. Baik. Dr. Ashraf, tunggu soalan selepas ini. Para penonton, kita akan menyaksikan adakah UMNO betul-betul bersedia untuk pilihan raya umum ke-13 ini? Adakah mereka betul-betul belajar daripada kesilapan? Adakah mereka cukup dimuhasabah? Dan adakah perhimpunan itu mampu untuk diterjemahkan di peringkat grassroots? Kita tunggu selepas ini hanya di Pentas Bicara. Kembali ke Pentas Bicara, saya nak beralih pada Dr. Ashraf. Datuk Seri Syafie Abdal mengatakan bahawa pentingnya untuk menterjemahkan semangat perhimpunan ke akar umbi. Is it possible? Semuanya possible, semuanya boleh dan mampu direalisasikan. Sekiranya ahli-ahli UMNO kembali kepada idealisme perjuangan sebenar. Apa yang berlaku hari ini, kalau kita melihat daripada beberapa dekad kebelakangan ini, UMNO semacam berhadapan dengan satu sindrom ketirisan dari segi idealisme perjuangan, ataupun saya boleh cakapkan sindrom kecairan idealisme. Apa yang saya maksudkan dengan kecairan idealisme ini, maknanya di kalangan pendukung-pendukung UMNO kadang-kala mereka terlupa berkenaan dengan idealisme perjuangan yang lebih besar, iaitu memartabatkan dan memperjuangkan Islam, memartabatkan memperjuangkan Melayu dan negara secara keseluruhan, hingga mereka disibukkan dengan pelbagai perkara-perkara sampingan dan rantingan yang tidak penting untuk kepentingan parti dan juga kepentingan negara dan juga kepentingan bangsa. Contohnya mereka terjebak dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, seperti membicarakan soal lebih banyak kepada kepentingan diri, yang akhirnya perkara inilah yang menyebabkan nilai-nilai perjuangan itu tidak mampu dicernakan, yang menyebabkan ahli-ahli ataupun pendukung-pendukung parti ini akhirnya mereka bertelingkah sesama sendiri. Tak dapat jadi calon, orang yang tak dapat jadi calon cah keting ataupun cuba untuk menjatuhkan satu sama lain. Ini sebenarnya yang cuba digambarkan ataupun cuba dimuhasabah di dalam perhimpunan yang lalu. Kerana itulah Datuk Seri Najib umpamanya 2 kali berturut-turut dalam ucapan dasarnya dan juga dalam ucapan penggulungan menekankan pentingnya agar bukan saja disebut sebagai ahli UMNO itu sebagai menjadi orang UMNO. Kerana apa yang dimaksudkan dengan menjadi ahli UMNO sebagai orang UMNO ialah orang yang memahami apakah sebenarnya idealisme perjuangan. Kerana mereka yang memahami idealisme perjuangan ini, akhirnya mereka akan berjiwa besar. Mereka bukan berjiwa kerdil yang akan disibukkan dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Tetapi mereka melihat bahawa hala tuju dan masa depan parti adalah bergantung kepada bagaimana mereka mampu untuk mengurus dan mentadbir harapan rakyat di luar sana. Kerana rakyat hari ini bukan lagi rakyat 20-30 tahun yang lalu. Yang mana mereka hanya mengharapkan duit dalam sampul, beras dalam kampit ataupun projek-projek yang nampak secara fizikal saja, tetapi mereka lebih kepada perkara-perkara yang berasaskan gagasan-gagasan besar, kerajaan yang telus, kerajaan yang adil, tidak berlaku korupsi di dalam mana-mana kalangan kepimpinan, dan perkara-perkara ini adalah asas-asas penting yang semangat yang mana orang muda hari ini mendambakan. Apakah parti yang ada hari ini, apakah UMNO mampu menampilkan pemimpin-pemimpin yang sebegitu rupa, mampu memperjuangkan idealisme yang setulus itu? Ini adalah satu ujian besar kepada pemimpin UMNO dan pendukung UMNO itu sendiri. Puan Syahwati, winnable candidate merupakan isu yang diperdebatkan, malah dicakap-cakap dengan begitu hebat sampai sekarang. Saya sendiri kurang jelas apa itu maksud winnable candidate, kerana kalaulah diletakkan Lisa Surihani untuk bertanding, saya jamin dia akan menang. Di mana sahaja dia diletakkan, letak poster dia, tak letak gambar parti pun, dia mungkin akan menang. Soalnya, adakah dia mampu untuk mengisi kemenangan tersebut bila dia menang?
Jadi persoalan winnable candidate, apakah falsafah di sebalik maksud winnable candidate yang disebutkan oleh Presiden UMNO? Hari ini winnable candidate merupakan satu perkataan yang menjadi bualan kita semua. Dan kita tahu winnable candidate adalah calon pasti menang. Okey, hari ini pasti kita inginkan pemimpin ataupun calon yang mempunyai credibility, sudah pasti tak lari sebagai seorang pemimpin yang mampu membawa suara rakyat, yang mampu mengenengahkan masalah rakyat itu sendiri, dan yang lebih utama hari ini sebagaimana yang dinyatakan tadi, selain daripada gagasan-gagasan besar yang mampu dibawa oleh seorang pemimpin, bagaimana kita mampu mendekati rakyat itu sendiri. Hari ini orang tak hirau dah untuk you duduk tunggu ramai-ramai tunggu pemimpin datang. Hari ini orang nak kita pemimpin mendekati rakyat, duduk bersama, dengar masalah, boleh bersalam, boleh bertanya. Dan hari ini yang kita nampak bahawa keadaan hari ini, bagaimana yang nyata hari ini, memanglah betul orang kata kalau dulu letak tunggu kayu apapun parti pasti menang. Ya, zaman sekarang rakyat dia tak tengok parti dah, dia tengok calon. Yes, tapi hari ini bagaimana kita dengar laungan presiden sendiri, ketepikan kepentingan parti, ketepikan kepentingan pribadi, utamakan parti. Kerana yang kita lihat hari ini, yang kita nak tentukan bahawa pilihan raya ini adalah kuasa kita. Kenapa dinyatakan winnable candidate? Kerana yang lepas, apa yang berlaku? Kita lihat, bila pemimpin ataupun pucuk pimpinan telah menentukan dia menjadi calon, yang mensabotaj, maaf cakap, bukan orang lain, di kalangan kita sendiri. Inilah yang disentuh oleh Presiden, bahawa perpaduan, bagaimana yang disentuh oleh Nazir tadi, kekuatan perpaduan tu ataupun bersatu padu tu perlu lahir di kalangan kita. Ya. Cik Nazir, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin menyebut, bukan sekadar pentingnya ada winnable candidate, adanya juga winnable team itu sangat crucial. Komen? Amin, saya suka dengan soalan tu. Sebab saya nak tambah daripada apa Kak Salwa saya. Sebenarnya Perdana Menteri telah dengan kebijaksanaan Perdana Menteri telah mengilhamkan satu perkataan winnable candidate, yang mana apa kriteria winnable candidate? Winnable candidate adalah seorang pemimpin yang diterima oleh pengundinya. Diterima oleh pengundinya yang bersih, yang kelihatan bersih. Kerana dalam parti ni, dalam politik ni, kadang-kadang dia bersih tapi dia tak kelihatan bersih. Yang penting dia kelihatan bersih dan dia memang bersih. Seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, seorang pemimpin yang ada package yang kita boleh jadikan sebagai winnable candidate. Tetapi perlu diingat, bukan letak Lisa Surihani kat satu tempat dan Lisa Surihani menang dan kemudiannya Lisa Surihani tengok malam ni. Bukannya tu. Kena ingat bahawa sebenarnya yang membentuk kerajaan adalah parti, bukan individu. Kita boleh letak calon bebas dan mungkin dia winnable candidate sebab dia popular. Lepas tu dia menang, yang nak bentuk kerajaan bukan dia. Yang nak membentuk kerajaan adalah parti. Jadi sebenarnya parti UMNO, Parti Barisan Nasional, telah cuba untuk mencari winnable candidate di kalangan dalaman parti dan juga orang luar yang boleh diterima oleh masyarakat.